punya kawasan. Kita adakan majelis di rumah selamat. Kalau mau selamat, mungkinlah barisan. Terima kasih tuan rumah. Majelis selamat bungsu membolehkan kita menggunakan untuk masa depan anak-anak kita. Kita sedar dan tahu tadi Saudara Rizman pun telah sebutkan berbagai kepincangan, berbagai keadaan yang kita rasa nikmati tapi tidak dirasanya itu. Sama ada kesehatannya, sama ada pendidikannya, begitu juga jambatannya. Kita di Sabah masih bicara tentang doktor tidak ada di Kota Marudu. Untuk kalau sakit jantung, lari ke Kota Kinabalu. Di tengah jalan, jalannya pun berlubang-lubang. Ada yang mungkin bukan keretanya yang pamcut. Kita doakan supaya jantungnya tidak membawa dia kemana ini. Hadirin yang bermati sekalian, sudah sampai ketikanya bukan hanya pentingnya kita memperingatkan betapa pentingnya pilihan raya kali ini untuk masa depan anak-anak Sabah. Tidak ada gunanya kita menjelajah ke merata tempat memperingatkan kalau tindakannya berbeda-beda. Kita sadar dan tahu bahwa perkara yang penting kepada kita ialah kehidupan manusia yang ada. Terkadang itu kita laungkan, selamatkan Sabah, tapi hanya laungannya itu. Bagaimana kita nak menyelamatkan Sabah yang ada ini? Pasal penting kepada kita, yang boleh menyelamatkan Sabah ini kuasa. Kita kena peroleh. Jangan kuasa ini kita serahkan kepada orang yang bukan hanya tidak pandai mentadbir, tapi bila jadi YB, dia yang senang rasuah mereka. Ini yang kebimbangan saya. Dalam perjalanan manusia yang ada di bumi ini, manusia dan sebuah negara tidak akan boleh melahirkan menikmati kemajuan pembangunannya kalau masyarakatnya itu berbala dan berpecah. Sebuah negara tidak akan dapat dimajukan kalau pimpinannya rasuah. Kalau pimpinannya mengamalkan bukan hanya pentadbiran yang tidak cekap, hanya bergantung dengan slogan, dengan laungan Sabah Maju Jaya. Sampai tak batuk saya. Artinya kita didendangkan dengan hanya laungan Sabah Maju Jaya. Anak-anak kita merempat di merata tempat. Tidak ada kilang yang kita boleh banggakan di Kota Marudu ini. Tidak ada peluang pekerjaan yang kita boleh banggakan di Sabah ini. Sabah ini negeri yang kaya, rakyatnya miskin. Bagaimana rakyatnya miskin sedang tempatnya kaya? Kemana duitnya? Perjanjian 63 yang ditandatangani oleh Tun Mustafa, Tun Fuad, J. Sundang meletakkan harapan yang tinggi untuk kita dapat menikmati kemajuan pembangunan yang ada. Lebih 60 tahun kita mencapai kemerdekaan. Adakah sudah maju Sabah ini? Adakah kita membangun? Adakah kita boleh membanggakan institusi pendidikan yang ada? Kesehatan yang ada yang boleh kita bergantung untuk mendapat kemudahan perubatan yang ada. Saya lantang menyuarakan di parlimen. Di Sabah ini pakar jantung cuma satu orang juga. Dari Tawau tidak ada pakar jantung. Di Sandakan tidak ada pakar jantung. Di Keningau tidak ada pakar jantung.
Baru-baru ini mantan Timbalan Ketua Menteri Datuk Raymond Tan, penasihat parti warisan, sakit jantung, disandangkan. Nasib dia tahan, terbang ke Kota Kinabalu. Jantung dia dioperate di Kota Kinabalu. Bayangkan, itu orang ada yang tidak ada kemampuan deh. Bagaimana masyarakat yang tidak ada kemampuan dia untuk mendapat beli tiket, membayar hospital, yang ada kemudahan dia untuk jantung dia boleh diobat. Ini yang membimbangkan saya. Keadaan dia. Kita suarakan dengan lantang untuk kemudahan-mudahan kesehatan ini dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Tahun ini saja, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, baru saja mengumumkan belanja duit meningkat 470 bilion ringgit dibelanja tahun depan. Daripada 470 bilion duit dibelanjakan tahun depan, 60 bilion untuk pendidikan, lebih 50 bilion untuk kesihatan yang ada. Tahun lalu saja, pendidikan 50 bilion, kesihatan 40 bilion. Ada peningkatan dari kesihatan. Dan saya tengah suarakan bagi peruntukan kepada rakyat Malaysia yang memerlukannya. Bagi peruntukan bagi rakyat Malaysia di mana wilayahnya yang amat memerlukan. Hospital kita tidak ada airnya. Ada hospital tidak cukup lampunya. Dahulu Queen Elizabeth Hospital di bandar Kota Kinabalu, kejadian tidak ada lampu. Jangan cerita tidak ada air. Kemana Sabah Bunjaya ini? Pasal itu besok kita perintah, kita akan wujudkan Kementerian Kesihatan di Sabah. Kita tidak mau bergantung dengan Kuala Lumpur untuk menjaga umat kita di Sabah ini. Kita tidak mau bergantung untuk mendapat bekalan ubat daripada Semenanjung. Kita nak pastikan Kementerian Kesihatan yang ada tambah baik, sistem kesihatan yang ada di bumi Sabah ini. Kalau di Selangor, boleh mereka wujudkan, bukan hanya bergantung dengan ibu pejabat kesihatan di Kuala Lumpur, di Selangor. Ada Pantai Medical Center. Ada beberapa hospital yang besar, Subang Medical Center. Berbagai hospital yang ada. Besok kita perintah Kerajaan Negeri Sabah tidak bergantung dengan pejabat kesihatan negeri Sabah ataupun persekutuan. Kita akan wujudkan hospital yang dimiliki, dipunyai oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk dibagi umat kepada anak kita. Kalau Selangor boleh ada, masakan Sabah tidak boleh ada. Hari ini kita dapat bekalan ubat. Dari mana ubatnya ini? Dari Melaka. Dari mana ubatnya? Dari Selangor. Dari mana ubatnya? Daripada Negeri Sembilan. Kilang ubat yang generik orang putih bilang. Dikeluarkan daripada kilang-kilang, daripada negeri-negeri. Diantar ke Sabah, diantar ke Sarawak, diantar ke hospital. Kalau mereka boleh mengantar, takkan kita di Sabah tidak boleh mengeluarkan ubat-ubat untuk orang Sabah ini. Supaya harganya tidak mahal. Supaya tidak kita boleh menunggu. Harganya tinggi untuk orang-orang kita menambahkan, menikmati perubatan yang ada. Jadi Razman, kau kerja di kesehatan itu dulu. Sekarang ini kau kerja di warisan itu. Kita bukan hanya bicara, kita kena tingkatkan. Dahulu di Sempurna cuma berapa saja sekolah menengah? Satu saja, Panglima Abdullah. Hari ini berapa sudah sekolah menengah? Lebih daripada 9 yang ada di Sempurna. Kita akan supaya sistem kita tidak boleh bergantung dengan Kuala Lumpur. Hadirin yang berhormati sekalian, pilihan raya ini penting. Jangan ambil ruang pilihan raya ini tidak penting. Jangan pikirkan pilihan raya ini untuk kita mengundi pemimpin-pemimpin parti-parti lokal semata-mata.
Kita kena pilih pemimpin yang boleh rakyat Sabah bergantung. Tidak berdasarkan bangsanya, tidak berdasarkan agamanya, tidak berdasarkan oleh kena daerahnya. Si Pairin sudah jadi ketua menteri. Si Dompok sudah jadi ketua menteri. Si Chong Kaket sudah pernah jadi ketua menteri. Yong Tekni sudah pernah jadi ketua menteri. Semuanya ini pernah jadi ketua menteri. Tidak ada ketua menteri bagi Christmas satu hari tambahan di bumi Sabah ini. Cuma warisan saja ini. Bukan saya pikirkan agama itu. Waktu itu kita pikirkan pasal kita ketua menteri Sabah. Bukan ketua menteri Islam. Bukan ketua menteri Bajau. Kita ketua menteri Sabah. Sabah orangnya 4 juta, berbagai bangsa, berbagai keturunan yang ada. Kena dipegang itu. Jangan oleh karena saya datang dari sempurna. Yang datang dari mana yang kita undi? Jangan pikirkan itu. Mengukur manusia bukan dengan ucapannya, bukan dengan kulitnya, bukan dengan rambutnya. Walaupun misaiku putih, tapi hatiku juga putih seperti bajuku. Bagi warisan. Penting kepada kita. Datang ke kampung-kampung sekarang ini. Sudah datang itu. Dari mana mereka datang? Yang pernah kamu nampak, tidak nampak itu. Sekarang ini berhimpun di Kota Marudu, ada yang tidur di sini. Kamu tidak pernah nampak dia. Bukan saya cakap, yang cakap Tun Mustafa. Datang dia bilang, apa dia cakap itu? Hah? Apa dia bilang? Apa dia? Syaitan berkeliaran. Bukan saya cakap gitu. Pilihan raya ini penting. Jangan permainkan keadaan yang ada pada hari ini seakan-akan kita ramaikan himpunan demi himpunan. Hari ini datang si Haji ke Kota Marudu. Dia datang tadi pagi beli motosikal, cabutan tiket bertua. Kita tidak ada cabutan tiket bertua yang ada di kampung Tambun ini. Tapi kita yakin orang Tambun akan mengundi mati warisan Sabah. Apakah kita dengan digoda dengan motosikal cabutan tiket bertua? Saya sudah nyatakan kerajaan ini kerajaan yang namanya selamat. Nama saja gabungan rakyat Sabah. Ini bukan gabungan rakyat Sabah. Kerajaan ini gabungan rasuah Sabah ini. GRS. Mau saman saya. Besok kita kerajaan saya akan buka file di mana duit yang ada 6 bilion. 500 juta dibelanja tahun ini untuk jalan raya. Special grants daripada Kuala Lumpur 600 juta, 1 bilion duit hari ini belanja untuk jalan yang ada. Jalan apa yang ada di Kota Marudu? Kereta api ada. Negeri yang kaya, kereta apinya laju lagi Karabau. Di Kuala Lumpur bukan ada minyak, tidak ada gas, tidak ada kayu balak, tidak ada kelapa sawit. Kenapa kereta mereka ini laju-laju kereta api mereka daripada kita ini? Pasal itu bila kita janji 63 ditandatangan oleh Tun Mustafa, oleh Tun Fuad, oleh J. Sundang dengan niat kita mau merdeka dari British, mentadbir bumi Sabah, ada otonomi kita, ada kuasa kita menentukan masa depan anak-anak kita itu. Apa ada otonomi kita? Di Sabah tidak ada otonomi. Kamu nampak si Zahid, dibagainya kuasa sama si Bung Mokhtar. Bung, aku kasih kau otonomi. Rupa-rupanya otonomi UMNO ini pegang oleh Kuala Lumpur. Betul tak?
Otonomi apa itu? Berbincang mereka otonomi pilihan raya 73. Si Anwar, dia yang minta kursi, datang si Haji jumpa sama dia. Kerajaan warisan kita tidak bagi kursi kepada mana-mana pihak. Tun Mahathir jumpa saya minta kursi waktu pilihan raya, saya bagi dia kosong. Betul. Saya tidak boleh elak waktu itu pijar sama dia, sudah ada YB mereka. Anwar Ibrahim masih hidup, tanya dia. Viral ini sama ada cakap saya bohong ataupun tidak. Jumpa saya, minta kursi. Wan Aziza, Saifuddin, 3 orang pergi rumah saya. Minta kursi 14, saya bagi 7 saja. Minta dia guna logo. Sila bertanding, 2 saja menang. Dan Sri Gamput, Minci Samlang jumpa saya, minta 18, saya bagi 14, 1 saja menang. Pasal itu, kursi ini kita punya, bukan Kuala Lumpur punya. Buat apa kita mau bagi Kuala Lumpur kursi ini, sedang kita punya kursi yang ada 73 ini. Pasal apa hari ini kebimbangan saya? Bukan setakat kita dipecah-pecah menerusi partinya, tapi mereka juga gunakan orang Sabah memecah orang Sabah ini. Bayangkan kita di sini sudah ada parti-parti di sini. Berapa parti di Kota Baru ini? 9 parti. Parti apa mereka? Star, PBS, APCO, PGRS, PKDN, Parti Cinta, Parti Impian. Parti apa lagi? Bangsa Malaysia. Ada lagi bangsa Malaysia. Apa dong ingat kita ini bukan bangsa? Kita sayang negara Malaysia. Siapa cakap kita tidak sayang? Ini bukan milik Kuala Lumpur Malaysia, milik Sabah, milik Sarawak, miliknya. Jangan cerita kita mau gaduh-gaduh ini semua Kuala Lumpur. Bukan kita gaduh. Kita tuntut hak kita. Apa salah kalau kita bersuara untuk menuntut kita punya hak? Tidak. Hal yang kita tuntut dalam perlembagaan. Apa perlembagaan itu salah begitu kalau kita sebut? Bawa di mahkamah. Bila kita sebut di situ ada kuasa kita untuk menentukan hak yang kita pertahankan. Nah, apa yang kita pertahankan? Warisan pemerintah 2019, 18 November 2019. Apa yang kita putuskan? Hak tangkap ikan laut dalam. Bisa apa ini? Dahulu tangkap ikan laut dalam, kuasa bagi lesen syarikat menangkap ikan di Sabah, Kuala Lumpur yang luluskan. Saya beritahu Tun Mahathir satu ketika dahulu. Bukan dalam mesyuarat itu. Tun, ikan di Sampurna itu pandai cakap bajau itu. Bergurau saya. Tapi sindiran saya itu dalam. Kenapa ikan kapal yang menangkap ikan kelulusannya, lesennya di Kuala Lumpur? Mana orang tahu kapal dari mana ini? Dari Vietnam? Dari China? Hari ini lesen untuk tangkap ikan di Sabah kuasanya kerajaan negeri Sabah. Siapa yang buat? Warisan bukan si Jiji ini. Ampun dong. Kuasa yang hak paling besar bagi kita banyak. Bukan setakat tangkap ikan. Pelantikan kehakiman Pesuruh Jaya kehakiman di Sabah sekarang ini di bawah kuasa kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Ada kes di mahkamah tidak lagi didengar di Kuala Lumpur. Didengar di mana? Di Kota Kinabalu. Siapa yang buat itu? Warisan, bukan JRS itu. Penting kepada kita hak yang kita mau. Mana hak yang kita mau? Banyak lagi kalau saya sebut satu persatu. Tapi aku takut kamu tidak makan ini. Sudah makan kan? Sudah. Kenyang sudah. Yang penting bukan apa? Kendali kebimbangan kita untuk masa depan dan saya. Saya cukup makan ini.
Bukan macam ada YB, si Haji bilang ada YB tidak cukup makan. Bukan saya cakap, dia cakap betul kan? Kamu mau undi YB yang tidak cukup makan? Otas naka ambil. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, pilihan raya ini penting kepada kita. Jangan permainkan ini. Ruangnya 1 kali saja dalam 5 tahun ini. Gunakan ruang ini untuk menentukan anak-anak punya masa depan ini. Ya. Kita tempatnya berbagai bangsa, berbagai anutan agama. Ya. Pasal itu kita kena jaga dengan baik agama-agama. Kita bagi peruntukan gereja, kita bagi peruntukan masjid. Pasal itu penting kepada kita perpaduan masyarakat berbagai bangsa, berbagai anutan agama. Tapi agama-agama ini penting kepada kita. Jangan berbalah, jangan mencaci, jangan menghina mana agama-agama lain itu. Penting. Bagi kita masyarakat Islam ada di situ itu. Qul ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budu wa antum abiduna ma'bud wa la ana abidu ma ba'tum wa antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama dia, agama saya dengan agama saya itu. Itu sudah ada itu. Petunjuk Tuhan kepada kita. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Mesti ada keredaan. Kerajaan warisan tidak akan menggunakan mana-mana paksaan memeluk mana-mana agama. Mesti ada keredaan dia. Tidak. Kita kena pastikan perjalanan pentadbiran kita di bumi Sabah ini mesti ada kebijaksanaan dia. Kementerian Kesihatan kita akan wujudkan. Kementerian Pendidikan kita akan wujudkan untuk pastinya supaya anak-anak kita mempunyai ilmu pengetahuan. Di Kota Merudu ini berapa saja sekolahnya Rizman? Yang penting kepada kita ini yang kita kena tingkatkan. Dan besok saya mau nanti Kementerian Kesihatan bukan hanya berucap di parlimen. Kerajaan negeri menerusi kementerian dengan kementerian mengurus bagaimana Kementerian Kesihatan perlu mendapat keuangan yang telah pun diluluskan di parlimen. Yang meluluskan duit di parlimen bukan satu orang Sianur Ibrahim. Kami juga selaku ahli parlimen yang meluluskannya. Jadi kalau diluluskan, duit itu bukan datang daripada Perak, Tambun. Kampung Tambun pun perlu duit untuk buat jembatannya, itu betul ya. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh keadaan yang kita nikmati pada banyak petunjuk Tuhan. Kepada orang Sabah ini sebelum pilihan raya, petunjuk Tuhan apa dia? Keluar video dorang itu. Cakap saja, kita akan lawan rasuah habis-habisan. Tapi dorang yang makan duit itu. Oh ini salah Datuk Sapi. Dorang yang makan, dorang mengurus duit. 5 tahun sia Jiji jadi ketua menteri, saya yang bersalah. Tidak ada air, salah saya. Tidak ada jalan, salah saya. Kau ketua menteri, kenapa lo saya bersalah? Kau yang takbir negeri Sabah ini. Kenapa ini yang saya bersalah ini? Kemana duit ini? Pentadbiran yang ada. Ya? Dia bagi signal sana. Kemana? Kasih ini dia bilang, bukan saya. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, pastikan pilihan raya kali ini jangan pecah undi kita. Kalau ada suara-suara yang menyatakan warisan bergabung dengan mana parti, kita tidak ada gabungan, warisan tanding 73 kursi yang ada. Warisan tidak bergabung dengan mana-mana parti. Warisan bergabung dengan rakyat Sabah. Tidak kira bangsa dan agama. Kenapa kita bergabung dengan rakyat? Pasal rakyat mau air. Rakyat mau kerja. Rakyat mau hospital. Kalau kita bergabung dengan si Jeffrey, dia mau kursi. Kita bergabung dengan PBS, dorang mau menteri. Kalau kita bergabung dengan UMNO, kemungkinan dorang mau projek. Mike pun tak mau dengan ini. Buat apa kita bergabung dengan orang hanya mementingkan kursi? Haji bubar dewan.
Hari ini saya bubarkan Dewan Undingan Sabah, tapi kami belum selesai berunding tentang kursi. Yang kamu selesaikan rundingan kursimu. Kenapa tidak selesaikan masalah air di Sabah ini? Lepas pilihan raya runding lagi siapa jadi ketua menteri. Tapi si Anwar sudah umum, dia ketua menteri, ada orangnya itu. Bukan saya cakap, Anwar yang cakap. Sudah diumumkan siapa ketua menteri. Apa ingat si Anwar yang mengundi di Sabah? Yang mengundi di Tandik, di Bandau, di Metumbung, orang kota Marudu. Jangan jual undi ini. Undi Parti Warisan Sabah ini. Boleh? Kita kena tegas. We must be bold in our decision. Kita perlu ada clarity dari segi pemikiran kita. Jelasnya. Ya. Jangan kita gabung sana, gabung sini. Rasa kita, saya ini sudah banyak bergabung dengan pemimpin. Si Mahathir, 2 kali saya tolong dia jadi Perdana Menteri Malaysia. Si Anwar, kami tolong keluarkan Datuk Si Anwar dari penjara itu. Dulu dalam penjara dia itu. Kalau tidak boleh bertanding di Tambun itu. Jadi betul-betul kita cerita video kasih Bible dia. Bukan saya cerita bohong ini, bukan cerita fitnah. Banyak perkara. Si Anwar, saya bergabung. Macam mana beradik saya dengan dia ini. Saya nasihatkan, jangan. Mana ada orang Arab bagi duit sama kau itu. Berperang Gaza itu, kamu nampak Saudi Arabia menolong Palestin. Tidak ada itu. Banyak kapal terbang, jet fighter dorang itu. Kemana jet fighter? Kemana kapal perang dorang itu? Pasal apa? Di Saudi itu sudah ada 50.000 tentera Amerika. Di United Arab Emirates 30.000. Pasal apa itu? Dipikirkan. Apa yang dong pikirkan? Itu yang kita katakan. Banyak petunjuk Tuhan kepada umat. Jangan berpecah. Berpecah pasal apa? Mazhabnya Saudi, Sunni. Mazhabnya Gaza itu Syiah. Orang Iran, orang Irak. Karena satu orang Islam, tapi mazhab berbeda-beda. Jangan sesat orang Sabah ini. Parti ini kalau kita sudah sampai pilihan raya, jangan kamu tunggu nanti. Besok nanti kamu mulai datang ke Kota Marudu. Kami akan bangunkan. Siapa yang berucap itu? Sudah YB di Kota Marudu ini. Betul kan? Saya bagi ruang untuk aku bertanding di sini. Saya bagi ruang untuk pikiran bertanding di sini. Betul? Tolong dorong. Satu YB pun kadang-kadang saya tengok. Tidak ada ini. Kali ini saya harap kalau mau ada perubahan yang besar di Kota Marudu, di Bandau, di Tandik, di Metumbung, undilah Parti Warisan Sabah. Karena suara kita mesti didengar. Kita tidak punya YB yang mempunyai wakil. Macam mana kita boleh membantu? Kita boleh bantu. Tapi lebih baik kalau sekiranya kita mempunyai wakil ahli Dewan dengan degree dalam pilihan raya ini yang boleh bersuara menerusi Parti Warisan Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya berharap oleh kerana masa tidak mengizinkan ini, pasal saya kena berada di Metumbung pula jam 2. Jam berapa sudah itu? Jam berapa? Jam 2 sudah. Wah, tepat pula jam 2 jam itu. Kasih mana? Pasal saya ini pun dalam jam, jadi terpaksa meninggal jam. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya kali ini tolonglah. Please, bagi ruang untuk Parti Warisan Pemerintah sampai. Parti ini bukan parti satu kaum. YB daerah, waktu kami dahulu menjadi kerajaan, 1 minggu kita memerintah, saya minta dia datang ke Sempurna. Saya tidak hadir bersama dia. Saya beritahu dengan daerah, kau pergi Sempurna. 3.000 lebih orang Sempurna menerima dia tanpa kehadiran saya. Pasal apa? Saya mau dia sebagai seorang orang KDN diterima menjadi pimpinan Parti Warisan nomor 2. Bayangkan berbagai kaum yang ada ini. Lorito, mana Lorito? Setiausaha Agung. Di belakang dia. Di mana dia? Mungkin lapar dia makan dia. Bayangkan anak dusun itu dari Keningau. Setiausaha Agung.
Parti-parti apa yang ada di Sabah yang parti tampatan? Siapa presiden parti cinta Sabah? Si Hanifah. Betul. Betul. Siapa parti APKO presidennya? Iwan Benedict. Betul kan? Betul. Dulu APKO bergabung dengan Warisan, menang saja 2. Menang 2 pun, kita bagi timbalan ketua menteri kepada Matius Tama. Timbalan ketua menteri. Lantik lagi jadi menteri perindustrian. Iwan Benedict saya lantik menjadi menteri luar bandar. Bagi peruntukan berjuta duit untuk masuk ke kampung-kampung. Pastikan orang kampung yang ada dapat dibantu melalui luar bandar. Hari ini kemana orangnya? Tapi kalau kita dengar baru-baru ini, kami akan bertanding atas logo, bukan Pakatan Harapan. Pasal tidak yakin dengan logo rupanya. Apakah kita boleh dibodoh orang Sabah dengan logo? Logo tempatan, logo Semenanjung, jangan terikat dengan hanya parti dan logo-logo yang ada. Ukur parti itu dengan amalan kandungan apa perjuangannya. Mana ada parti pemerintah di Sabah sejarah 20 bulan kita jadi kerajaan. Lebih daripada 5.000 gram tanah kita bagi kepada penduduk-penduduk kampung di seluruh negeri Sabah ini. Di Keningau saja 2.800 gram tanah saya bagi. Di Tambunan 480. Di Nabawan 400. Tadi di Tanding, saya tidak tahu pun orang itu dia bilang, Datuk Seri kau sudah bagi gram tanah, aku pun sudah terlupa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah hari ini perubahan. Tadi masuk daripada parti PJRS, daripada UMNO, daripada PKR. Yang hadir kawan saya ini, coba berdiri, badannya betul sehat lagi. Mantan timbalan ketua pengurusi Parti Amanah Sabah ini, seumpama timbalan presiden Parti Amanah Sabah ini, hari ini sudah menyertai perjuangan Parti Warisan Sabah ini. Ini yang kita mau, ya, penyatuan. Kita tunjukkan kalau suara Sabah ini bulat, Kuala Lumpur tidak boleh main-main itu. Tidak boleh dong memainkan kita. Saya tahu, saya pernah bertugas sama orang 30 tahun. Walaupun badan saya kecil, tapi otak saya ini tidak kecil. Kita harus berlandaskan dengan perundangan yang ada, pentadbiran yang ada. This is the country. We love the country. But manage the country properly. Jangan hanya, saya peringatkan Tun Mahathir, masih hidup lagi dia. Jangan kau masuk pergi Sabah. Masuk juga dia. Kau sudah janji saya, masih hidup dia. Baiklah bagi sama Tun Mahathir. Saya doakan panjang umurmu Tun. Oh tidak, daripada Datuk Seri, kau cakaplah yes. Saya tidak mau. Lepas itu dilantiknya si Masidi sama si Haji. Aku bilang Tun, aku doakan panjang umurmu. Kalau kau tidak ada, si Haji sama si Madidi akan tinggalkan partimu ni. Masih hidup Tun Mahathir sudah ditinggalkan oleh si Masidi sama si Haji. Parti apa ini? Dari ASNO ke UMNO, dari UMNO ke mana? Bersatu, dari Bersatu ke Gagasan. Saya bukan melompat. Saya tidak melompat. Dalam gelanggang politik, saya masuk dalam gelanggang politik pertama UMNO itu dahulu itu. Walaupun orang tua saya ASNO. Tapi saya tidak aktif dalam gelanggang politik. Bila masuk dalam UMNO jadi naik presiden. Tapi dituduh saya mencuri duit. Berbaju orange saya. Orang bilang ada duit 1 bilion. Datang rumah tidak dapat duit. Datang akaun tidak dapat duit. Oh, tidak ada cash. Ditahan saja, diriman. Mana ada cash? Diorang jumpa duit. Ada menteri jumpa duit 100 juta. Tidur pakai necktie, pakai coat. Saya pakai orange, tidur di lantai. Pasal itu saya ingat, saya tidak dengar TikTok, saya tidak dengar WhatsApp,
Saya rasa sendiri dengan hati jiwa saya bagaimana seorang mantan Menteri Kanan, naik Presiden UMNO, orang Sabah, dilayan seumpama itu. Dan saya ingin memperjuangkan hak Sabah di bumi Sabah ini. Jangan gentar, jangan takut. Jangan takut. Kau punya hak mengundi itu. Hah? Menang? Udah ya. Alhamdulillah, tinggallah dia bagi jaminan. Jangan takut Datu, kami mesti undi. Ini yang menguatkan semangat saya ini dari pagi sampai ke petang. Hari ini satu hari satu acara. Bagaimana semangat kita kental. Kadang-kadang istri saya pun rehatlah kau makan, kau belum makan lagi nih. Daripada pagi sampai tengah hari makan biskut saja di kereta. Tapi bagi kita tidak kira. Yang penting kepada kita, kita mau pastikan supaya kita selamatkan anak-anak masa depan mereka ini. Apa yang kamu rasa hari ini susahnya, jangan bagi cucu kita merasa jauh susah daripada apa yang ada kita hari ini. Ada minyak kita hari ini, ada gas kita hari ini, ada kayu balak kita hari ini, ada emas kita hari ini. Besok kerajaan kita pastikan emas yang ada di Sabah mesti diurus oleh kerajaan negeri Sabah. Jangan bagi dengan syarikat, boleh berfungsi dengan syarikat. Ya. Kayu balak yang ada, saya sudah maklumkan dengan timbalan presiden. Datuk Jeneral lagi, ada kerjamu ini. Bukan tidak ada kerja. Supaya urusan Yayasan Sabah punya banyak harta. 1,5 juta hektar tanah dimiliki oleh Yayasan Sabah dahulu. Kemana tanah-tanah ini? Bentawasan? Kemana nih Sabah Sopun? Kemana tanah beratus ribu ekar yang ada? Tapi hari ini hasilnya kemana? Syarikat, bukan Yayasan Sabah. Kita akan kembalikan kekayaan itu kepada Yayasan Sabah. Bila Yayasan Sabah banyak duit, kita akan bagi duit percuma beasiswa kepada anak-anak yang muda masuk universiti. Kita akan bayar utang mereka. Kalau dahulu kita mampu membayar utang Barisan Nasional jangka masa dalam 1 tahun, 1 bilion utang mereka. Dia punya interest 100 juta. Kita boleh bayar. Masakan anak-anak kita tidak boleh bayar utang-utang mereka. Tapi berperingkat-peringkat 30%, 30%, sehingga kita boleh katakan jangan ada bebanan anak-anak kita mencari kerja. Sisian kereta pun tidak boleh bayar. Utang rumah pun tidak ada, boleh dibayar. Kita perlu. Duit ini bukan duit ketua menteri, bukan duit yang berhormat. Ini duit rakyat yang perlu kita serahkan kepada rakyat. Mana ada kes rasuah parti warisan memerintah 20 tahun. Ada rekod saya ambil tanah, saya ada kuasa ketua menteri itu. Ada saya minta Tun Mahathir Pen Borneo, ketua menteri saya. Boleh saya minta dari dia, Tun, saya tolong kau 2 kali kau jadi Perdana Menteri. Bagi di Pen Borneo, parti warisan. Tidak ada. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tanah projek kita biarkan supaya rakyat di Sabah jauh menikmati lebih baik daripada kita pemimpin wajib yang ada di Sabah. Ada track record kita. Hari ini JRS perintah 5 tahun. Duit buat jalan berlubang. Sabah maju jaya. Jalannya lubang sana, lubang sini. Lepas saya tadi dari Kota Belud, Kota Kinabalu, saya tengok bukan jalan yang berlubang. Ada jalan tinggi, ada jalan yang rendah. Tapi satu jalan. Rupa-rupanya tingginya berbeda-beda. Ini yang kadang-kadang susah betul. Kemana itu? Saya akan siasat proyek jalan ini. Ada 1 bilion maris dari Kuala Lumpur. Ada peruntukan 500 juta. Saya mau tahu mana syarikat yang dapat untuk maintenance of road. Saya akan jalan daripada Kinabatangan sampai ke Sandakan. Kamu tengok nanti gambar saya. InsyaAllah dipanjangkan umur, diberi kuasa. Dan saya akan cek kenapa jalan, siapa punya syarikat ini, kenapa ini. Pasal itu, bila kita jadi kerajaan, ada syarikat yang bagi bakalan air. Saya batalkan syarikat ini. Lopsided agreement. 180 juta mereka dapat tiap-tiap tahun untuk bakalan air.
Tapi bila jalan, ini air, pipe-nya bocor, belanja lebih daripada 10.000, kerajaan negeri yang belanja. Kenapa pula kerajaan negeri yang belanja? Jadi ini yang kita kena pastikan. Kita boleh nyatakan, saya sudah nyatakan, kita boleh atasi masalah air, ya. Bukan pula di kampung-kampung. Si Fauzia, saya sudah maklumkan. Mana Fauzia? Saya pergi Bangkoka, ini anak Tun Fuad Steven ini. Fauzia ini. Coba berdiri Fauzia. Dia bukan macam orang putih. Dia anak angkat Tun Fuad ini. Tapi macam anak Tun Fuad sendiri, dia punya adik ada lagi satu, si Farida. Itu orang putih mukanya dulu. Tapi semuanya menyokong parti warisan ini. Saya pergi Bangkoka. Ada di situ telaga air yang dibuat oleh si Fauzia di Bangkoka itu. Dan boleh memberi bakalan air yang dirawat, boleh buih minum, boleh kan? Saya pun hari itu minum. Tidak sakit perut saya itu. Kalau sakit perut saya cari kok Fauzia. Belum ada filter lagi. Belum ada filter. Lepas itu saya lap saya punya muka. Ya, boleh. Dan saya pergi Banggi, saya sudah pergi peruntukan untuk pastikan kita boleh buat telaga itu. Tapi yang penting kita urus dengan baik. Saya pergi Banggi, bila saya pergi Banggi, tangki ada, jabatan air punya. Pipe ada. James, kau ada di sana. Kau ada ikut sama saya itu. Tangki ada. Pipe ada. Tapi air tidak ada. Tapi orang Banggi beli air di jeti ada. Dari mana kau dapat air dari jeti ini? Dia bilang beli dari jabatan air. Kenapa pula jabatan air boleh menjual kepada individu? Kenapa jabatan air tidak boleh bekalkan? Besok perintah, saya akan penuhkan tangki jabatan air di Banggi supaya bagi dengan rakyat yang ada itu. Buat apa kau bagi dengan orang-orang pertengahan yang mau untung itu? Tuan-tuan dan puan-puan, jangka panjang saya sudah nyatakan kita akan bina dam. Empangan di mana? Di Lahad Datu. Di mana? Di Segama. Lagi besar sungai Segama daripada Batun Sarawak itu. Dan kita boleh atasi masalah elektrik, masalah air, hidrogen, macam di Sarawak dalam jangka masa tidak sampai 5 tahun. Bukan pula 1 tahun. Itu jangka panjang. Ada air dan juga elektrik dan juga yang lain-lain. Hasil sekarang di Sarawak hasil bakul 7 bilion. Kalau mereka boleh buat, masakan kita tidak boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat di Sabah ini, tapi tolonglah undi parti warisan itu. Boleh ya? Bukan untuk saya, untuk rakyat, untuk masa depan anak-anak kita. Tolong supaya ada perubahan dia pada pilihan raya yang akan datang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, termasuk di Kinabatangan. Kita akan buat empangan di Kinabatangan. Cuma kita kena selidik di Kinabatangan mana yang sesuai. Pasal di situ banyak gajah. Banyak hidupan liar. Dalam kita membangun projek, jangan pula kita membunuh makhluk Tuhan. Seperti gajah yang ada, binatang yang ada. Kena itu juga kena dikaji secara mendalam. Tapi perlu untuk memastikan masalah elektrik, masalah air yang ada, masalah jalan raya yang ada perlu diatasi. Tidak ada gunanya laungan-laungan Sabah Maju Jaya orang berucap kami boleh bangun pelabur datang. Tidak ada pelabur datang ke Sabah.